Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada media kesayangan kami iaitu Puan Siti Sahidah binti Buiran dan rakan-rakan sekalian yang menonton video kami. Grup kami terdiri daripada saya iaitu Nur Aribah Maisara, Siti Nur Naimah, Nurul Ain, Haziq Ashraf dan Iman Haikal. Grup kami akan menceritakan tentang agama Konfusianisme. So, apakah Konfusianisme ni? Konfusianisme ni ialah sebuah agama humanism optimis memiliki dampak yang besar pada kehidupan struktur sosial dan filsafat politik orang Cina. Agama ni didirikan oleh Confucius iaitu pengasas dia yang lahir pada tahun 551 sebelum Masihi. Konfusianisme ni sering dicirikan sebagai satu sistem falsafah sosial dan etika, bukannya agama. Malah Konfusianisme ni dibina di atas agama kuno untuk mewujudkan nilai sosial, institusi dan cita-cita unggul masyarakat tradisional Cina. So, Konfusianisme ni dikatakan oleh ahli sosiologi Robert Bellah sebagai civil religion. Konfusianisme ni merupakan sebahagian daripada struktur sosial Cina dan cara hidup mereka. Kehidupan seharian mereka adalah satu arena agama. Confucius dan ideanya mengenai keharmonian dan tanggungjawab sosial telah dihormati bukan saja di China, malah di Jepun, Korea dan serta negara-negara lain juga. Kan? Terkenal kan Confucius ni? So, Mai nak cerita sikit tentang pengasas Konfusianisme ni, iaitu Confucius. Nama sebenar beliau ialah Kong Choi, iaitu Kong merupakan nama keluarga dan Choi merupakan nama sebenar beliau. Beliau lebih terkenal dengan gelaran Tuan Kong. Beliau telah dilahirkan pada sekitar tahun 551 sebelum Masihi di negeri Lu di wilayah Shandong. Confucius meninggal dunia pada tahun 479 sebelum Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan di negeri Song. Namun demikian, keadaan huru-hara dan peperangan semasa akhir zaman dinasti Zhou Barat telah menyebabkan keluarga beliau menjadi miskin. Nasib Confucius bertambah malang apabila ayahnya meninggal dunia ketika beliau berusia hanya 3 tahun. Cuba korang bayangkan, ayah meninggal masa umur kecil macam tu lagi. Mesti sedih kan? Dengan itu, ibu beliau lah yang menjadi orang yang menjaga beliau. Confucius ni berkahwin ketika berumur 19 tahun. Muda-muda je dah kahwin kan? Hasil daripada perkahwinan beliau telah dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Li dan 2 orang anak perempuan. Terdapat 5 nilai diterapkan dalam ajaran Konfusianisme. Yang pertama, Ren. Yang kedua, Li. Ketiga, Yi. Keempat, Zi. Dan kelima, Zin. Zin. Susah nak sebut. Ren ni ialah peri kemanusiaan dalam bahasa Melayu. Ren atau nama lainnya Jen timbul dalam hubungan manusia dengan manusia. Antara sifat asas yang ada dalam Ren ialah kebaikan, iaitu benevolence, kemurnian, virtue, kasih sayang, love dan kemanusiaan. Nilai Ren ni membezakan manusia dengan haiwan kerana manusia boleh hasilkan perasaan baik hati, belas kasihan, bertanggungjawab dan seumpamanya. Ren menjadi asas kepada sistem etika dalam Konfusianisme. Ketika Feng Qi, iaitu anak murid kepada Kung Fu Ze, bertanya tentang Ren, Kung menjawab, cintailah manusia. Li adalah merujuk kepada kepentingan upacara dan kelakuan budi bahasa. Ini bermaksud, Li ialah peraturan-peraturan bagi tingkah laku yang betul. Li juga adalah satu set nilai-nilai yang diajar oleh orang-orang terdahulu bagi menghasilkan masyarakat yang teratur dan harmonis. Menurut Kung, Li adalah kayu ukur teragung bagi semua perkara politik, sosial dan individu. Li bermaksud kesopanan, budi pekerti dan pelaksanaan upacara-upacara. Bagi Kung,
segala sesuatu yang berhubung antara manusia dan manusia yang lain seharus diatur menurut Lee. Pentingnya sikap Lee ni digambarkan dengan gambaran bahawa setiap manusia harus dianggap sebagai seorang tetamu yang sangat penting. Tak boleh pilih kasih. Oleh itu manusia harus bertindak berbudi bahasa tanpa mengira dari peringkat apa seseorang tu. Maksudnya Lee ni mengajar diorang supaya jangan memilih taraf. Macam contohnya orang bangsawan pun kena hormat juga orang bawahan dia. Kena hormat juga. Tak boleh lah macam kau orang bawah aku, sekati aku lah nak buat apa kan. Aku nak tendang kau ke, aku nak cubit kau ke, aku nak tumbuk kau ke, nak belasang kau ke, lah. Situ kan dia tak boleh macam tu. Ini dimasukkan sebagai menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajipan dan kekuatan. Menurut Fung Yulan, Yi bererti keadaan yang seharusnya terjadi tanpa syarat. Setiap orang mempunyai perkara serta tugas tertentu yang seharusnya dilakukan dan dari sudut etika ia merupakan hal yang harus dilaksanakan kerana kebenaran. Z ni secara literalnya bermaksud kearifan atau kebijaksanaan, kecerdasan atau kepandaian. Z merupakan gabungan kata-kata yang bermaksud mengetahui atau menyedari dan juga bermaksud hari, matahari atau setiap hari. Setiap manusia dikatakan bijaksana jika setiap hari memiliki kesedaran. Ia menjadi sifat yang paling penting untuk memenuhi sifat-sifat. Chun Tze atau Jun Zi Kung berkata bahawa apabila melihat seseorang yang bijaksana, kita mesti menghormatinya, dan apabila melihat seseorang yang tidak bijaksana, kita mesti menyedari diri kita sendiri sama ada kita mempunyai kelemahan seperti dia atau tidak. Dengan memiliki sifat layak dipercayai, barulah seorang manusia itu akan mendapat kepercayaan daripada orang lain dan masyarakat sekeliling. Sifat layak dipercayai adalah landasan utama dari semua hubungan manusia di dalam dunia. Demikian, pemerintah yang baik adalah yang mendapat kepercayaan dari rakyatnya. Maka, untuk mendapatkan kepercayaan daripada rakyat, pemerintah kena memiliki kriteria dan sifat yang layak dipercayai. Manusia bersandar kepada kata-kata yang mempunyai maksud tersendiri. Jika manusia taat dengan kata-katanya, maka ia layak dipercayai. Ianya ibarat melalui falsafah manusia yang tidak bercakap benar tidak boleh dipercayai. Manusia yang tidak boleh dipercayai itu diibaratkan seperti kereta besar yang tidak mempunyai sepasang roda atau seumpama kereta kecil yang tidak mempunyai sebuah roda. Jadi bagaimanakah ia boleh bergerak? Nama saya Michael bin Nizam. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Mai tentang pengasas Confucius ini, saya akan terangkan dengan lebih mendalam tentang pengasas Confucius iaitu Kongfuzi. Kongfuzi ini lahir di kampung Changping, daerah Lu, Duchi pada 551 Masihi. Kini dikenali sebagai wilayah Shandong atau Shantung. Nama sebenarnya ialah Kong Qiu atau dikenali Kong Qiu. Bapanya bernama Shu Lian He dan ibunya bernama Yuan Zef. Kongfuzi ini berasal dari keturunan bangsawan tradisional namun menjadi miskin akibat peperangan dan huru-hara. Beliau berkahwin dengan Kai Guan ketika berusia 20 tahun dan dikurniakan anak lelaki bernama Kong Li. Kong mempunyai cucu bernama Ke yang mengembangkan ajaran datuknya. Dia suka mendapatkan mereka akibat kemiskinan lalu memilih jalan hidup sendiri untuk menimba ilmu. Seawal usia 15 tahun, beliau telah mempelajari pelbagai jenis pelajaran seperti muzik sastra, adat-adat lama Cina, kepimpinan dan ilmu tata cara etika dalam kehidupan. Sewaktu berumur 20 tahun juga, beliau menjadi seorang guru. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah Cina mempunyai 7,000 orang. Beliau memenuhi usia emas dengan mengarang sejarah peradaban negara, mengukuhkan prinsip muzik, membuat sajak, membentuk sistem kesenian, upacara dan
perayaan dan etika. Beliau menjadi tempat rujukan pelbagai pihak dan ramai berpuas hati dengan penyelesaian yang diberikan sehingga beliau diberi gelaran Kung Fuzi yang di-Pertuan Kung. Kung menekankan pengajaran terhadap 6 bahagian utama dalam warisan peninggalan budaya Cina iaitu I Ching, sajak, sejarah, upacara adat, muzik dan tarian. Beliau juga berpengalaman dalam pelbagai bidang kerja termasuklah bidang politik negara. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nonaimah. Saya akan meneruskan dengan falsafah Confucianism dari segi aspek politik. Falsafah Confucianism dari segi aspek politik mengamalkan konsep taat setia di mana telah menghasilkan sebuah masyarakat yang patuh terhadap perbezaan darjat dan hierarki dalam sistem takbiran itu sendiri. Selain itu, konsep Confucianism juga mengamalkan pemerintahan berdasarkan akhlak. Seperti yang kita tahu, konsep utama falsafah Confucianism adalah bagi meningkatkan akhlak dan moral masyarakat melalui falsafah Confucianism ini. Dan juga, pemimpin-pemimpin yang mengamalkan konsep Confucianism ini haruslah mengamalkan konsep memimpin daripada contoh yang baik bagi melahirkan masyarakat yang ideal. Seperti yang kita tahu, konsep pemimpin yang baik ataupun akhlak yang baik iaitu terbagi pada 5, iaitu dari segi beri kemanusiaan, kesusilaan, keadilan, kebijaksanaan dan juga layak dipercayai. Jadi, itulah merupakan 5 konsep utama yang terdapat dalam falsafah ini. 5 konsep utama ini ditekankan dalam melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh itu, ketika zaman dinasti Qing yang merupakan zaman yang mengamalkan konsep-konsep Confucianism ini, mereka melantik raja yang bijaksana sudah memadai bagi memimpin rakyat mereka dalam melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Contoh yang kita dapat lihat negara yang mengamalkan konsep Confucianism ini adalah negara Jepun dan Korea, yang di mana mereka mempraktikkan nilai-nilai Confucianism dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, terdapat kod etika dalam garis panduan kepada pegawai-pegawai pemerintah dan juga rakyat Jepun bagi memastikan mereka menjaga tingkah laku dan berakhlak mulia. Jadi, di sini kita dapat melihat bahawa falsafah Confucianism yang mengamalkan konsep terhadap melahirkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia sangat memberi impak kepada aspek politik, kerana aspek politik adalah tunjang kepada pembentukan masyarakat yang ideal. Nama saya ialah Nurul binti Abdullah dan saya akan menceritakan tentang pendidikan dan etika. Pendidikan dalam Confucius banyak menekankan tentang permasalahan manusia dan kehidupan di dunia serta pendidikan moral. Confucius ini banyak memberikan pendidikan kepada golongan kurang berkemampuan supaya mereka dapat mengubah hidup mereka melalui pendidikan dengan berjaya mendapatkan tempat dalam birokrasi kerajaan. Terdapat 6 konsep yang diterapkan dalam pendidikan Confucius. Yang pertama ialah Li, tata karma atau budi pekerti. Li adalah pedoman yang perlu ditaati oleh manusia dalam perhubungan satu dengan yang lain. Confucius menjadikan ritual atau upacara-upacara ketentuan yang bersesuaian. Li berfungsi sebagai pedoman dalam hidup manusia sebagai pengukuhan manusia untuk bertingkah laku. Menurut Confucius, orang yang mempunyai kecergasan intelek kurang berharga apabila tidak diimbangi dengan keseimbangan emosi. Yang kedua ialah To, yang bermaksud jalan atau syarat. To ini terdiri daripada 3 maksud. Yang pertama ialah jalan dari ke datang terakhir. To ini tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia kerana tidak dicapai oleh panca indera. To yang kedua ialah jalan alam semesta, kaedah, irama atau kekuatan pendorong seluruh alam. Dan yang ketiga pula bermaksud jalan yang menunjukkan bagaimana manusia harus mengatur hidupnya agar selaras dengan alam semesta.
Jalan yang diajar Confucius ialah jalan atau cara manusia bertindak, dan sesuatu tindakan itu mestilah sukakan keadilan, kesopanan serta kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga ialah Zen atau peri kemanusiaan. Menurut Confucius, berperi kemanusiaan wujud dalam membentuk mengasihi sesama manusia. Manusia yang benar-benar mengasihi manusia lain adalah manusia yang menjalankan tanggungjawabnya dalam masyarakat. Dan yang keempat ialah Chen Tzu, yang bermaksud manusia bijak. Confucius menyatakan bahawa orang yang mampu menjadi pemimpin atau tunggak dalam pemerintahan adalah mempunyai keagungan watak dan kepribadian mulia disebut sebagai Chen Tzu. Ringkasnya, pemerintahan yang ideal adalah yang mampu menjadikan contoh teladan yang baik kepada masyarakatnya dan ia sangat bergantung kepada pemimpinnya. Yang kelima ialah Cheng Meng, iaitu penyesuaian nama. Ini bertujuan untuk menyelaraskan antara nama dan tindakannya. Seseorang manusia perlu menyesuaikan nama dan tanggungjawab dengan posisi dalam masyarakatnya. Contohnya, jika anda seorang polis, kita perlulah bersikap jujur, amanah dan berani. Jika tidak mempunyai sikap tersebut, kita tidak layak memegang jawatan. Dan yang keenam ialah Heisho, iaitu menghormati ibu bapa. Menghormati ibu bapa merupakan akar kebajikan dan sumber dari semua pendidikan. Sifat sayang akan ibu bapa ini akan membawa seorang penuntut itu untuk berusaha bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian dan berjaya mendapatkan kedudukan dalam birokrasi kerajaan. Ini akan membawa kemasyhuran nama dalam masyarakat dan seterusnya akan membawa nama baik ibu bapa itu sendiri dan menjadikan kebanggaan ibu bapa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Razak Ashraf bin Sarudin. Saya akan menerangkan tentang penggunaan masa kini ajaran Konfusianisme. Konfusianisme merupakan Ren iaitu kasih, sayang dan Li kesusilaan. Tidak dinafikan bahawa ajaran Konfusianisme mempunyai banyak faedah bagi kita mengkaji keistimewaan karyanya yang menitik beratkan Ren iaitu cinta kasih, iaitu mempunyai setiap orang tanpa mengira apapun perbezaan antara satu dengan yang lain. Ajaran Konfusianisme bukannya satu agama, tetapi falsafah ataupun ajarannya adalah sama dengan ajaran agama Islam, Buddha, Kristian yang mendidik penganutnya sesuatu yang baik dan berakhlak mulia. Baik zaman dinasti Zhou maupun zaman moden sekarang, ajaran Konfusianisme tetap memainkan peranan yang penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat kita dari segi politik, pendidikan, perdagangan, siasah diri dan pergaulan seharian. Dan ia juga merupakan salah satu sumber kajian yang popular bagi para pendidik untuk membuat kajian yang lebih mendalam pemikiran dan falsafah yang ditinggalkan oleh ahli falsafah pada zaman kuno tersebut merupakan harta yang bernilai bagi masyarakat sekarang. Ia boleh dijadikan sebagai pemodenan bagi masyarakat pada masa kini, tetapi intipatinya hanya dapat bergantung kepada intelektual seseorang dalam mengaplikasikannya. Terima kasih.